Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Metan Hairani binti Husin dari Klinik Kesihatan Riang akan berkongsi ilmu berkaitan dengan pendidikan penyusuan bayi kepada ibu yang tidak menyusukan bayi dengan susu ibu. Topik pertama kita adalah yang pertama, kebaikan dan risiko pelbagai pilihan pemakanan bayi. Pemilihan pemakanan bayi adalah berdasarkan kepada situasi masing-masing. Setiap pilihan pemakanan bayi mempunyai kebaikan dan keburukan. Yang pertama tentang penyusuan susu ibu eksklusif. Yang kedua berkaitan dengan rumusan bayi. Yang ketiga, ibu susuan. Penyusuan susu ibu eksklusif. Amalan menyusukan bayi dengan susu ibu sahaja. Ini termasuk penyusuan daripada ibu susuan dan susu ibu perahan. Yang kedua, rumusan bayi. Rumusan bayi adalah makanan yang diperkenalkan atau dijual sebagai alternatif kepada susu bagi makanan bayi. Produk ini diproses daripada sumber susu lembu atau haiwan lain ditambah dengan unsur-unsur daripada haiwan termasuklah ikan dan tumbuhan yang sesuai bagi pemakanan bayi. Yang ketiga, ibu susuan. Ibu lain yang menyusukan bayi dengan susunya dan ibu ini bebas daripada jangkitan HIV. Kebaikan dan risiko pilihan pemakanan bayi yang pelbagai. Penyusuan susu ibu eksklusif. Kebaikan. Yang pertama, susu ibu merupakan makanan yang sempurna bagi bayi dan melindungi daripada penyakit, terutamanya cirit-birit dan jangkitan saluran pernafasan, serta risiko kematian disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut. Yang kedua, susu ibu mengandungi zat makanan dan air yang mencukupi mengikut keperluan bayi. Yang ketiga, susu ibu adalah percuma, sentiasa ada dan tidak memerlukan sebarang persediaan khas. Penyusuan susu ibu eksklusif untuk beberapa bulan pertama boleh mengurangkan risiko jangkitan HIV berbanding dengan penyusuan campur. Seterusnya, penyusuan susu ibu secara eksklusif boleh membantu ibu dalam proses selepas bersalin dan melindungi ibu daripada mengandung semula dalam jangka masa yang singkat. Penyusuan susu ibu seterusnya, risikonya yang pertama, bagi ibu yang HIV, selagi bayi diberi susu, ibu risikonya terdedah kepada HIV adalah berterusan. Yang kedua, orang lain mungkin memberi tekanan kepada ibu supaya ibu memberikan air, cecair lain atau makanan kepada bayi semasa menyusu. Amalan ini dikenali sebagai penyusuan campuran yang boleh meningkatkan risiko jangkitan HIV, cirit-birit dan jangkitan lain. Yang ketiga, ibu memerlukan sokongan untuk memberi penyusuan susu ibu secara eksklusif sebelum ibu memilih cara pemakanan yang lain. Sokongan ini mungkin sukar didapati. Yang keempat, ia mungkin sukar untuk dilakukan sekiranya ibu bekerja dan bayi tidak boleh dibawa bersama. Yang kelima, ia mungkin sukar dilakukan jika ibu bertambah sakit dengan HIV. Rumusan bayi. Kebaikannya, yang pertama, memberi hanya rumusan bayi. Tidak membawa sebarang risiko jangkitan HIV kepada bayi. Yang kedua, kebanyakan nutrien yang diperlukan bayi telah ditambah ke dalam rumusan bayi. Yang ketiga, ahli keluarga boleh membantu dalam penyusuan bayi sekiranya ibu sakit atau sehingga ibu sembuh. Rumusan bayi. Risikonya, yang pertama, rumusan bayi tidak mengandungi antibodi yang boleh melindungi bayi daripada jangkitan. Yang kedua, lebih cenderung untuk mendapat penyakit yang serius seperti cirit-birit, jangkitan saluran pernafasan dan kurang zat makanan, terutamanya jika rumusan bayi tidak disediakan dengan betul. Yang ketiga, ibu perlu memberhentikan penyusuan susu ibu sepenuhnya untuk mengelakkan penyusuan campuran yang boleh meningkatkan risiko jangkitan HIV. Ibu memerlukan air yang bersih dan bahan api untuk memasak air sekiranya mendidih selama 1 hingga 2 saat untuk menyediakan susu rumusan bayi. Sabun juga diperlukan untuk membasuh cawan bayi. Yang kelima, memberi susu rumusan mungkin akan memberi tanggapan yang negatif terhadap ibu.
Yang keenam, rumusan bayi memerlukan banyak masa untuk penyediaan dan perlu dibancuh untuk setiap penyusuan. Rumusan bayi adalah mahal. Bayi perlu minum melalui cawan. Ibu boleh belajar bagaimana untuk memberi bayi minum melalui cawan walaupun akan mengambil masa untuk mempelajarinya. Ibu mungkin mengandung lagi dalam jangka masa yang singkat kerana tidak ada perlindungan kehamilan melalui penyusuan susu ibu. Ibu susuan. Kebaikan. Yang pertama, susu ibu adalah makanan yang sempurna dan boleh melindungi bayi daripada penyakit. Yang kedua, bayi masih boleh mendapatkan susu ibu dan segala faedahnya tetapi daripada individu lain selain ibunya. Yang ketiga, penyusuan dengan susu ibu susuan tidak membawa risiko jangkitan HIV melalui susu ibu jikalau ibu susuan bebas dari HIV. Risiko untuk ibu susuan. Yang pertama, perlu memastikan ibu susuan bebas dari HIV. Ibu susuan mesti berupaya melindungi dirinya daripada HIV sepanjang tempoh masa penyusuan. Yang ketiga, ibu susuan mestilah sentiasa bersedia untuk menyusukan bayi secara kerap siang dan malam atau boleh memerah susunya jika bayi tidak tinggal bersamanya. Yang keempat, masyarakat mungkin akan tertanya-tanya mengapa bayi diberi kepada ibu susuan. Yang kelima, ibu mungkin mengandung lagi dalam jangka masa yang singkat kerana tidak ada perlindungan kehamilan melalui penyusuan susu ibu. Seterusnya, topik kedua. Bagaimana membantu ibu membuat pilihan? AFASS. Penyusuan gantian adalah proses memberi penyusuan kepada bayi yang tidak menyusu susu ibu dengan penyusuan lain yang mengandungi semua zat makanan sehingga bayi tersebut boleh menerima sepenuhnya makanan keluarga. Ini bermaksud dalam tempoh 6 bulan pertama, susu ibu gantian yang diberikan hendaklah bersesuaian dengan keperluan bayi. Selepas bayi berumur 6 bulan, susu ibu gantian diberi bersama makanan pelengkap yang lain. Susu ibu gantian mestilah AFASS. A. Acceptable, boleh diterima. F. Feasible, boleh dilakukan. A. Affordable, mampu diperolehi. S. Sustainable, mampu diteruskan. S. Safe, selamat. Boleh diterima, acceptable. Ibu merasakan tiada halangan kepada penyusuan gantian. Halangan mungkin disebabkan oleh adat budaya, sosial atau takut kepada stigma atau diskriminasi. Boleh dilakukan, feasible. Ibu atau keluarga mempunyai masa yang cukup, berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai sumber-sumber lain untuk menyediakan makanan gantian dan memberi makanan kepada bayi sehingga 12 kali dalam masa 24 jam. Mampu diperolehi, affordable. Mempunyai kemampuan dari segala aspek untuk membeli dan menyediakan penyusuan gantian tanpa mengabaikan hak kesihatan dan pemakanan ahli keluarga lain. Mampu diteruskan, sustainable. Bekalan yang berterusan dan boleh didapati pada bila-bila masa sehingga tiada gangguan. Selamat, safe. Penyediaan dan penyimpanan yang betul serta bersih. Konsep AFASS. Boleh didapati kemudahan bekalan air yang bersih dan selamat, air paip dan sumber perigi yang bertutup. Menyediakan susu ibu gantian yang mengandungi zat yang mencukupi dan bebas dari kuman. Berupaya membersihkan tangan dan juga peralatan dengan menggunakan sabun dan dapat merebus peralatan dengan kerap untuk menyah kuman. Sterilize. Boleh mendidih air pada setiap kali menyediakan susu gantian untuk bayi.
boleh disimpan dan disediakan dengan cara yang bersih dalam bekas yang bertutup dan dilindungi dari tikus, serangga dan binatang-binatang lain. Dalam kebanyakan kes, ibu tidak akan menghadapi keadaan-keadaan ini. Oleh sebab itu, beberapa pilihan makanan yang lain boleh diberikan kepada mereka untuk dibuat pilihan. Contoh, ibu susuan dan susu ibu peraha daripada ibu lain adalah menjadi tanggungjawab kaunselor laktasi untuk membantu ibu memilih cara pemberian penyusuan yang AFASS berdasarkan situasi mereka. Sekiranya seorang ibu yang HIV positif dapat memperolehi susu formula atau gantian dengan percuma atau dengan harga yang murah, mereka masih perlu diberikan peluang untuk membuat pilihan memberi penyusuan selain daripada ini seperti yang dinyatakan. Pihak kerajaan yang membekalkan susu rumusan bayi mestilah memastikan bekalan adalah berterusan bagi kanak-kanak itu memerlukannya. Topik ketiga, cara penyediaan, pemberian dan penyimpanan susu rumusan bayi secara bersih dan selamat. Cara bersihkan botol. Langkah pertama, basuh tangan dengan sabun dan air, kemudian keringkan tangan dengan menggunakan kain lap yang bersih. Langkah kedua, basuh semua peralatan yang digunakan dalam penyediaan susu menggunakan sabun dan air bersih. Bersihkan bahagian dalam dan luar botol serta puting yang susah dibersihkan menggunakan berus yang lembut dan bersesuaian. Langkah ketiga, bilas dengan sempurna semua peralatan menggunakan air yang bersih dan selamat. Cara menyah kuman botol susu. Penyah kuman komersial. Ikut arahan pengilang jika menggunakan alat penyah kuman wap kuasa, ketuhar gelombang mikro atau ubat penyah kuman. Yang kedua, rebus dengan air yang mendidih. Jenis botol susu yang direbus mesti bebas dari bahan kimia diphenol A. Langkah-langkah merebus peralatan adalah seperti berikut. Langkah 1. Isi periuk besar dengan air. Gunakan periuk yang khas untuk merebus botol susu. Langkah kedua, letakkan botol susu dan peralatannya yang telah dibersihkan ke dalam air. Pastikan bahawa botol susu dan peralatannya benar-benar tenggelam agar tiada gelembung udara yang terperangkap. Langkah ketiga, tutup periuk dengan penutup. Panaskan air sehingga mendidih. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering. Langkah keempat, padamkan api dan biarkan periuk sentiasa bertutup untuk mengelakkan pencemaran. Cara menyimpan botol susu. Cara yang paling baik ialah dengan mengeluarkan dari alat penyah kuman hanya apabila diperlukan. Walau bagaimanapun, sekiranya anda perlu menggunakan botol susu dan peralatannya sebelum benar-benar memerlukannya, pastikan peralatan tersebut disimpan di tempat yang bersih dan tertutup. Pastikan botol susu dan peralatannya tidak dialih tempat untuk mengelakkan pencemaran berulang. Cuci tangan dengan sabun dan air dan keringkan sebelum memegang peralatan yang telah dinyah kuman. Disarankan agar anda menggunakan penyepit yang telah dinyah kuman semasa mengendalikan botol dan peralatan menyusu lain yang telah dinyah kuman. Ini adalah botol susu yang dinyah kuman dan disimpan di dalam bekas yang tertutup. Cara penyediaan bancuhan dan pemberian. Langkah pertama, bersihkan dengan cecair pembasmi kuman pada permukaan untuk menyediakan bancuhan susu rumusan bayi. Langkah kedua, cuci tangan dengan sabun dan air dan keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur, kitchen towel. Langkah ketiga, rebus air yang selamat. Jika anda menggunakan cerek automatik, tunggu sehingga suis cerek ditutup. Jika anda menggunakan periuk untuk mendidih air, pastikan air mendidih sehingga menggelegak.
Langkah keempat, baca arahan pada label susu rumusan bayi untuk mengetahui sukatan air dan susu yang diperlukan. Penggunaan susu rumusan bayi yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan di label boleh membuat bayi sakit. Langkah kelima, tuangkan air mendidih yang telah dibiarkan sejuk dan tidak kurang daripada 70 darjah Celsius dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah dibersihkan dan disterilkan. Gunakan termometer yang bersih dan steril untuk menyemak suhu air. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuran berlaku. Suhu air panas akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu rumusan bayi. Rujuk arahan pada label susu. Langkah keenam, tambah susu rumusan bayi dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Langkah ketujuh, goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sekata. Langkah 8, turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir atau meletakkan ia di dalam bekas air sejuk atau ais. Untuk mengelakkan bancuhan susu dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu. Langkah 9, keringkan bahagian luar botol susu dengan kain bersih atau kertas dapur. Langkah ke-10, label botol dengan maklumat seperti jenis rumusan bayi, nama bayi, tarikh dan masa disediakan atau nama penyelia. Langkah 11, semak suhu susu dengan menitiskan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak terasa panas. Jika susu masih terasa panas, sejukkan lagi sebelum diberi kepada bayi. Langkah ke-12, beri susu kepada bayi. Langkah 13, buang lebihan susu atau susu yang terdedah ke udara lebih daripada 2 jam. Amaran, jangan menggunakan ketuhar gelombang mikro ataupun microwave untuk menyediakan atau memanas semula susu. Pemanas ketuhar gelombang mikro yang tidak sekata boleh menyebabkan titik panas, hotspot, di dalam susu. Keadaan ini akan menyebabkan kelecuran berlaku pada mulut bayi. Pemberian susu rumusan bayi. Kebaikan memberi susu dengan cawan. Pemberian susu menggunakan cawan adalah bagi bayi yang boleh menelan. Bayi yang lahir pada 30 hingga 30 minggu usia kandungan boleh mula diberi susu menggunakan cawan. Kebaikan pemberian susu menggunakan cawan berbanding kaedah lain. Memberi keselesaan kepada bayi kerana tiada sebarang tiub atau alat. Memberi peluang kepada bayi menggunakan lidah untuk merasa susu, merangsang sistem penghadaman bayi, menggalakkan koordinasi bernafas, menghisap dan menelan. Bayi dapat dipegang rapat dan memudahkan eye contact. Bayi dapat mengawal emau dan kadar penyusuan. Cawan lebih mudah dibersihkan berbanding botol dan puting. Topik keempat, bagaimana untuk menyediakan dan memberikan susu rumusan bayi. Cara memberi susu menggunakan cawan. Posisikan bayi duduk dalam keadaan menegak upright 90 darjah atau condongkan sedikit semi upright 45 darjah di atas ribaan ibu. Ampu belakang bayi, kepala, leher dan punggung. Pegang cawan yang mengandungi susu. Sentuhkan cawan di bahagian bibir bawah bayi dan hujung permukaan cawan menyentuh bibir atas bayi. Apabila bayi tersedar, dia akan membuka mulut dan matanya. Condongkan sedikit cawan sehingga susu mencecah lidah bayi dan biarkan bayi menjilat, mengecap dan menelan sendiri. Bayi pramatang mula menjilat susu menggunakan lidahnya. Bayi yang matang akan menjilat dan mengecap perlahan-lahan dan menelan susu. Pada permulaannya, susu akan tumpah sedikit.
Lama kelamaan, apabila pemberian stabil, susu akan lebih banyak masuk ke mulut bayi. Apabila kenyang, bayi akan berhenti menyilat, mengecap dan menelan dengan sedikit. Jangan tuang susu terus ke dalam mulut bayi. Teknik yang betul bagi pemberian susu gantian menggunakan botol susu. Apakah teknik yang betul bagi pemberian minuman atau susu menggunakan botol susu? Yang pertama, posisikan bayi yang betul adalah penting sewaktu memberi minuman atau susu dengan menggunakan botol susu. Pemberian minuman atau susu yang berlebihan boleh juga menyebabkan bayi tersedak dan tercekik. Penjaga atau ibu sepatutnya mengelak daripada memaksa bayi untuk menghabiskan susu dengan botol susu. Cara yang selamat dalam memberi minuman atau susu. Semasa menyusu botol, badan bayi hendaklah dirapat kepada badan ibu, erat kasih sayang. Cara yang selamat dalam memberi susu ibu, kedudukan kepala bayi hendaklah lebih tinggi daripada badannya. Masukkan puting apabila bayi membuka mulut. Bayi yang lapar akan membuka mulutnya apabila disentuh dengan puting. Tinggikan kedudukan botol supaya bahagian hadapan botol sentiasa dipenuhi susu. Semasa menyusu, keluarkan puting dari mulut bayi sekali-sekala untuk beri ruang berehat. Selepas habis menyusu, buangkan susu yang berlebihan. Lazimnya, bayi yang baru lahir kerap terjeluak. Jika kerap berlaku, dapatkan nasihat doktor. Biarkan bayi dalam keadaan duduk atau posisi di mana kepala adalah lebih tinggi daripada badan. Seperti di gambar rajah ya. Cara-cara untuk mengelakkan kejadian tercekik. Elak meninggalkan bayi bersendirian semasa menyusu. Penjaga atau ibu perlu sentiasa kerap mengawasi bayi semasa menyusu. Ya, seperti di gambar rajah. Ya, seperti gambar rajah, penyusuan tanpa pengawasan, penyusuan tanpa pengawasan. Elakkan daripada membaringkan bayi selepas menyusu untuk mengelakkan muntah dalam tempoh lebih kurang 30 minit. Elak menggoncangkan bayi di dalam buaian atau bouncer untuk mengelakkan muntah. Sekiranya bayi tidur selepas menyusu, pastikan bayi tidak tidur dalam keadaan puting berada di dalam mulut. Ini kerana susu atau minuman manis yang tertinggal dalam mulut akan meningkat risiko karies, kerosakan gigi. Kepala bayi dalam posisi mengiring supaya sekiranya bayi termuntah, susu boleh keluar dan tidak menyebabkan bayi tersedak. Bayi sentiasa diawasi. Berikan bantuan kecemasan atau dapatkan bantuan segera dari klinik kesihatan atau hospital terdekat melalui talian 999 untuk pertolongan cemas sekiranya bayi didapati sukar bernafas, gelisah, warna kulit pucat atau kebiruan, kulit terasa sejuk. Seterusnya, topik kelima. Cara mengatasi kecenderungan ibu yang masih menyusukan bayi daripada beralih kepada penggunaan susu rumusan bayi. Terangkan kepada ibu kebaikan susu ibu dan keburukan susu gantian. Ya, yang pertama, kepentingan penyusuan susu ibu kepada bayi. Ya, susu ibu. Yang pertama, pemakanan yang unggul, memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua, melindungi bayi dari pelbagai jangkitan, boleh mencegah setengah kematian bayi. Yang ketiga, mengurangkan risiko alahan, juvenile onset diabetes, obesiti dan darah tinggi. Telah tersedia dan bila-bila masa dan tidak memerlukan penyediaan. Yang seterusnya, berubah-ubah mengikut keperluan bayi. Kepentingan penyusuan susu ibu kepada ibu. Ibu dapat mengurangkan risiko
kanser payudara dan beberapa jenis kanser ovari, patah tulang pinggul apabila meningkat usia ataupun osteoporosis, membakar lemak badan yang terkumpul semasa mengandung dan seterusnya akan mengembalikan bentuk badan asal sebelum mengandung, mempercepatkan pengecutan rahim selepas bersalin dan melewatkan kedatangan haid. Seterusnya, menjarakkan kehamilan. Yang seterusnya, merapatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Keburukan kepada ibu yang tidak memberi susu ibu, meningkatkan risiko barah payudara dan beberapa jenis barah ovari, patah tulang pinggul di usia tua, osteoporosis, mengekalkan lemak badan yang terkumpul semasa mengandung, seterusnya akan menyebabkan kegemukan di kemudian hari, kurang sel darah merah ataupun anemia disebabkan kurang pengecutan rahim selepas bersalin dan kedatangan haid yang lebih awal. Kehamilan yang rapat disebabkan oleh kurang mendapat kesan kejarakan kehamilan melalui penyusuan susu ibu, kurang kesempatan untuk menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan bayi. Keburukan kepada bayi yang tidak diberi susu ibu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk yang pertama, masalah jangkitan seperti jangkitan usus, cirit-birit, jangkitan sistem pernafasan, jangkitan telinga dan jangkitan salur kencing, eczema dan lain-lain keadaan alahan, keradangan usus besar yang serius, necrotizing enterocolitis bagi bayi pramatang, perkembangan IQ yang lebih rendah, diabetes dari peringkat kanak-kanak lagi, juvenile diabetes, tekanan darah yang lebih tinggi dan kegemukan sewaktu kanak-kanak, penanda penyakit jantung di peringkat dewasa, kematian bayi dan kanak-kanak di peringkat awal usia. Keburukan susu gantian. Rumusan bayi tidak mengandungi antibodi yang boleh melindungi bayi daripada jangkitan. Bayi lebih cenderung untuk mendapat penyakit yang serius seperti cirit-berit, jangkitan saluran pernafasan dan kurang zat makanan, terutamanya jika rumusan bayi tidak disediakan dengan betul. Penyediaan susu memerlukan air yang bersih dan bahan api untuk memasak air sehingga mendidih selama 1 hingga 2 saat untuk menyediakan susu rumusan bayi. Sabun juga diperlukan untuk membasuh cawan bayi. Bayi kurang kecerdasan otak. Keburukan susu gantian lagi memerlukan banyak masa untuk penyediaan dan perlu dibasuh untuk setiap penyusuan. Rumusan bayi adalah mahal. Ibu perlu sentiasa mempunyai sejumlah wang yang cukup untuk membelinya. Contoh keperluan, bayi memerlukan 40 tin untuk 6 bulan pertama. Ini akan meningkatkan jumlah perbelanjaan sebulan, iaitu lebih kurang ringgit Malaysia 200 sebulan atau ringgit Malaysia 1,200 untuk 6 bulan. Bersamaan, ringgit Malaysia 30 kali dengan 40 tin dibahagi selama 6 bulan. Bayi perlu minum melalui cawan. Ibu boleh belajar bagaimana untuk memberi bayi minum melalui cawan walaupun akan mengambil masa untuk mempelajarinya. Ibu mungkin mengandung lagi dalam jangka masa yang singkat kerana tidak ada perlindungan kehamilan melalui penyusuan susu ibu. Kurang ikatan kasih sayang di antara ibu dan bayi. Langkah-langkah yang boleh diambil oleh anggota kesihatan bagi mengatasi kecenderungan ibu yang masih menyusukan bayi daripada beralih kepada penggunaan susu rumusan bayi. Susu ibu adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Semua bayi perlu diberi susu ibu secara eksklusif sehingga berumur 6 bulan. Makanan pelengkap harus diberi setelah bayi berumur 6 bulan di samping meneruskan penyusuan sehingga bayi berumur 2 tahun. Semua ibu perlu diberitahu tentang perkara ini dan kebaikan susu ibu dan keburukan susu gantian perlu ditekankan. Walau apapun kecenderungan ibu di dalam penyusuan bayi, kepentingan penyusuan dengan susu ibu perlu sentiasa ditekankan pada setiap konteks.
Konteks pertama, sewaktu penjagaan kehamilan. Anggota kesihatan membincangkan kebaikan dan pengurusan penyusuan susu ibu, termasuk sentuhan awal kulit ke kulit. Pada lawatan seterusnya, bincang dengan lebih mendalam termasuk apa sahaja kebimbangan ibu. Konteks kedua, sewaktu kelahiran di hospital atau di rumah. Bayi diletakkan di atas dada ibu sejurus selepas dilahirkan untuk sentuhan awal kulit ke kulit. Bayi juga digalakkan untuk bergerak ke arah payudara untuk pelekapan dan penghisapan. Konteks ketiga, selepas kelahiran dalam masa 24 jam. Ini harus dilakukan dalam masa 6 jam selepas kelahiran di hospital atau pada hari pertama jika dilahirkan di rumah. Anggota kesihatan perlu memberi khidmat nasihat dan memberi bantuan cara posisi dan pelekapan yang betul dan penghisapan yang berkesan. Beritahu ibu tentang kumpulan sokongan dan bantuan susulan yang ada. Konteks keempat, selepas kelahiran antara hari kedua hingga keempat. Anggota kesihatan memeriksa keadaan ibu dan bayi, membuat susulan tentang lawatan sebelumnya. Perhatikan penyusuan susu ibu, menasihatkan ibu tentang apa-apa kesukaran yang dihadapi, menggalakkan penyusuan secara eksklusif. Konteks 5. Selepas kelahiran antara hari ke-5 hingga ke-8. Anggota kesihatan memeriksa keadaan ibu dan bayi, membuat susulan tentang lawatan sebelumnya, perhatikan penyusuan susu ibu, menasihatkan ibu tentang apa-apa kesukaran yang dihadapi, menggalakkan penyusuan secara eksklusif. Konteks ke-6. Selepas kelahiran antara hari ke-10 hingga ke-20. Anggota kesihatan memeriksa keadaan ibu dan bayi, membuat susulan tentang lawatan sebelumnya, perhatikan penyusuan susu ibu, nasihatkan ibu tentang apa-apa kesukaran yang dihadapi, menggalakkan penyusuan secara eksklusif. Konteks ke-7, selepas kelahiran antara minggu ke-6 dan ke-8. Boleh dilakukan selepas 6 minggu kelahiran. Anggota kesihatan memeriksa keadaan ibu dan bayi, membuat susulan tentang lawatan sebelumnya. Perhatikan penyusuan susu ibu. Nasihatkan ibu tentang apa-apa kesukaran yang dihadapi. Menggalakkan penyusuan secara eksklusif. Konteks berterusan selepas 2 bulan. Lawatan susulan bagi penilaian kesihatan, perkembangan dan imunisasi, atau apabila ibu dan bayi datang untuk masalah kesihatan atau perancang keluarga. Menasihatkan ibu tentang apa-apa kesukaran yang dihadapi, menggalakkan penyusuan secara eksklusif sehingga bayi berumur 6 bulan. Ibu yang HIV positif perlu dirujuk untuk khidmat nasihat secara perseorangan mengikut polisi kebangsaan. Merujuk ibu setelah pulang ke rumah. Ibu-ibu perlu diberitahu tentang bagaimana untuk mendapatkan bantuan berterusan sekiranya menghadapi kesulitan setelah pulang ke rumah. Sokongan ini boleh diperolehi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menghubungi hospital tempat ibu melahirkan. Yang kedua, menghubungi hospital rakan bayi berdekatan. Yang ketiga, menghubungi klinik kesihatan yang terdekat. Yang keempat, menghubungi kaunselor laktasi berpandukan risalah yang diberikan. Dan yang kelima, menghubungi kumpulan sokongan terlatih. Jadi, rumusan kita yang pertama, pemilihan pemakanan bayi adalah berdasarkan kepada situasi masing-masing. Yang kedua, buat pilihan menggunakan kaedah AFASS. Dan yang ketiga, sediakan dan berikan susu gantian dengan kaedah selamat dan bersih
agar kesihatan anak terjamin dan mengelak risiko yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Daripada saya, Metin Hairani binti Hussein dari Klinik Kesihatan Riang.